Aku berdiri di ruang makan rumah ibu bapakku di Virginia. Dengan ijazah undang-undang Columbia tergenggam erat di tangan kiriku. Sijil itu kini terasa berat seperti timah. Bukan lagi tiket emas kepada restu mereka seperti yang aku bayangkan. Tangan kananku pula secara naluri bergerak ke perut kecil di bawah gan sutera. 5 bulan rahsia antara kegembiraan dan ketakutan yang terjalin menjadi satu. Wajah ayah berubah apabila pandangannya jatuh ke arah perutku. Dalam 27 tahun hidupku, belum pernah aku melihat William Aries menatapku dengan rasa jijik yang begitu nyata. Kau memalukan kami, katanya. Setiap perkataan diucap setajam pisau. Keluar. Jari jemari ibu yang rapi berinai mencengkam belakang kerusi makan. Kau yang buat keputusanmu sendiri, Amanda. Tanggunglah akibatnya. Suaranya langsung tiada sekerumit kasih. Aku menelan Leo. Majlis makan malam yang sepatutnya meraihkan kejayaanku menamatkan pengajian dengan kepujian kini bertukar menjadi majlis pembuanganku dalam masa kurang 5 menit. Kalau ayah izinkan aku jelaskan tentang Ethan. Tiada apa yang perlu dijelaskan. Ayah memotong, meluruskan tali lehernya seolah-olah kehadiranku sahaja sudah mencemarkan penampilannya. Ketahu tak apa kesannya terhadap nama baik keluarga kita? Apa kata orang nanti? Kami dah berikan segalanya padamu, tambah ibu. Suaranya bergetar bukan kerana emosi, tapi kemarahan yang dikawal rapi. Sekolah terbaik, peluang yang gadis lain hanya mampu impikan. Dan beginikah cara kebalas jasa kami. Aku coba sekali lagi. Ethan dan aku sudah bertunang. Bayi ini. Pastor Thompson baru minta aku mengetuai jawatan kuasa nilai kekeluargaan. Sila ayah, warna kemerahan nahit ke lehernya. Bolehkah bayangkan kalau dia tahu anak aku sendiri, dia tidak mampu menghabiskan ayat itu. Pandangan ibu meluru ke arah tingkap, seolah-olah jiran mungkin sedang mengintai. Mesyuarat Kelab Gardner akan diadakan di rumah kita minggu depan. Apa yang aku nak beritahu Elizabeth Gardner? Atau Susan Matthews dari gereja? Kata-kata mereka bergema di telingaku. Dan aku sedar mereka belum sekalipun bertanya tentang siapa bapa kepada anak dalam kandunganku atau bagaimana perasaanku sendiri. Yang mereka nampak hanyalah ancaman terhadap imej sempurna yang telah lama mereka bina dengan teliti. Kau tidak dialu-alukan di rumah ini selagi mengandungkan kesilapan itu. Ayah mengisytiharkan, jarinya menuding ke arah perutku. Kata-katanya membuka semula kenangan lama. Ulang tahunku yang ke-15. Aku menerima tawaran beasiswa seni untuk program musim panas berprestij di New York. Bila aku tunjukkan surat tawaran itu, sejuman ayah tak pernah sampai ke matanya. Seni itu sekadar hobi, Amanda, bukan masa depan. Dan keluarga Ellis sentiasa mengutamakan reputasi. Dia menambah, ayah dah daftarkan ke kem kepimpinan perniagaan sebagai ganti. Aku masih ingat bagaimana aku mengangguk, menelan kecewa, dan menyimpan kembali lakaranku. Bukan kali pertama aku meninggalkan sesuatu yang aku cintai demi kelulusan ayah. Dan bukan kali terakhir. Teman lelaki dari kolej tak pernah dibawa pulang semasa cuti. Mereka bukan seperti yang kita bayangkan. Aku selalu berkata, tanpa mengaku bahawa sebenarnya aku takut ayah akan menolak mereka. Malah Ethan, lulusan Harvard, dari keluarga baik-baik, kekal rahasia selama 5 tahun. Setiap keputusan, setiap kejayaan, diukur mengikut piawaian mustahil William Ellis. Namun, aku tetap tidak pernah cukup di matanya. Tangan aku menggigil kini, tapi suaraku mula tenang. Mereka bahkan tak tanya siapa bapa kepada anak ini. Aku berbisik kepada diri sendiri. Kalau mereka tanya, mungkin semuanya akan berbahaya. Ayah melihat jam tangannya, isyarat bahawa waktuku telah tamat. Ibu meluruskan sudu garpu yang sudah pun tersusun rapi. Aku akan ambil barang-barangku, kataku perlahan. Di tingkat atas, aku mengemas beg pakaian dengan gerakan mekanikal. Dari celah rantai kayu, aku mendengar bunyi dentingan sudu garpu. Ibu bapakku meneruskan makan malam tanpa aku. 5 menit sudah cukup untuk memadam 27 tahun sebagai seorang anak. Di dinding lorong, foto-foto keluarga mengejekku. Keluarga Ellis di kelab desa. Keluarga Ellis di majlis firma ayah. Keluarga Ellis di gala amal ibu. Setiap gambar, pos sempurna. Pakaian sempurna. Sejuman sempurna. Tiada satu pun menunjukkan siapa kami sebenarnya. Aku sentuh perlahan bingkai gambar hari aku diterima masuk ke sekolah undang-undang.
Tangan ayah di bahuku tampak bangga pada pandangan orang luar. Tapi aku ingat bagaimana jarinya mencengkam kuat sambil berbisik. Jangan sia-siakan peluang ini seperti kau hampir lakukan dengan omongan seni itu. Di bawah, ibu tak mengangkat muka dari ayam panggangnya. Surat kabar ayah menjadi tembok antara kami. Aku letakkan sijil undang-undang berbingkai di atas meja makan, persembahan teraje kepada altar penampilan mereka. Selamat tinggal, kataku, meskipun mungkin hanya dinding yang mendengarnya. Sewaktu aku melangkah ke beranda, pintu tertutup rapat di belakangku. Tiada hentakan dramatik, hanya bunyi klik perlahan yang menandakan penyingkiran. Aku menekan tanganku ke perut, merasakan satu gerakan halus di bawah tapak tanganku. Haca kita berdua sekarang, aku berbisik, sambil mengeluarkan telefon dari beg tangan untuk menghubungi Isan. Buat pertama kali dalam hidup, aku mengecewakan ibu bapakku dengan cara yang tidak dapat diperbaiki dengan kejayaan atau permohonan maaf. Dan anehnya, di bawah rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain, keregaan, seolah-olah aku telah menahan nafas selama 27 tahun dan akhirnya dapat menghembusnya keluar. Malam itu, katil hotel terasa seperti kertas pasir di kulitku. Aku mendekap telefon. Air mata mengaburkan nama Isan di skrin. Jari-jariku menggigil ketika aku menekan butang panggilan. Setiap deringan bergema seirama dengan degupan jantungku. Amanda, apa yang terjadi? Suara Isan menyerubungiku seperti selimut hangat. Mereka harap aku keluar. Aku berbisik. Kata-kata itu masih terasa tidak cata. Mereka langsung tak tanya siapa bapa kepada bayi ini. Tak tanya apa-apa tentang kau. Aku akan datang ambil kau sekarang juga. Tidak. Aku cuma perjokan. Teleponku bergetar, satu notifikasi masuk. Tunggu. Aku menukar kepada pembesar suara dan membuka aplikasi Facebook. Catatan ibu muncul di bahagian atas paparan. Tolong doakan Amanda. Kadangkala fikiran yang paling cemerlang menanggung beban yang paling berat. Kami hancur melihat kejatuhannya, tapi kami percaya pada rancangan Tuhan untuk penyembuhan. Dunia terasa berpusing. Isan. Mereka beritahu semua orang yang aku mengalami gangguan mental. Sebelum dia sempat menjawab, teleponnya berkepar lagi, pesanan suara dari Makcik Martha. Amanda, sayang, ibu bapamu sangat sedih dengan pilihanmu. Mereka menyayangimu sepenuhnya. Bagaimana kau boleh menyakiti mereka begini? Pastor Thompson sudah merancang sesi pemulihan untukmu. Hubungi mereka, sayang. Betulkan semuanya. Aku jatuh terduduk ke lantai. Telefon tergenggam di dada. Mereka sedang menuri semula sekalaca. Aku beritahu Isan dengan suara kosong. Pencipta tersi di mana aku zila, bukan mengandung dan bertunang. Ada lagi, katanya. Suaraja tegang. Ayah baru terima panggilan daripada rakan di firma Wellington & Pierce. Ayahmu hubungi rakan kongsi kanan, katanya mereka sedang menilai tawaran kerjamu. Ada cakap-cakap tentang kebimbangan keluarga terhadap kestabilan mentalmu. Nafasku terhenti. William Ellis, lelaki yang membina reputasinya dalam dunia perniagaan Virginia selama 30 tahun, kini menggunakan pengaruhnya untuk menghancurkan masa depanku sebelum sempat bermula. Dia cuba buat aku terdesak. Aku berkata, terkejut dengan ketenangan suaraku. Kalau aku tak boleh bekerja, aku akan perlukan duit mereka. Ibu gunakan tekanan sosial, ayah gunakan kuasa keuangan. Amanda, dengar sini. Kita takkan main ikut permainan mereka. Kemudian suara Isan berganti dengan suara dalam dan tegas mirip Charles Caldwell. Amanda, kini kau sebahagian daripada keluarga kami. Faham? Kami lindungi keluarga kami. Sesuatu dalam diriku berganjat seperti plet bumi yang berubah kedudukan. Aku berdiri, menyapu air mata dengan belakang tangan. Ini bukan soal malu, kataku, kini dengan kejelasan mutlak. Ini tentang kawalan. Tepat sekali, jawab Jare. Sekarang, aku dah hantar kereta untuk menjemputmu. Kemas barang-barangmu. Aku tak mahu menyusahkan. Omong kosong. Chris sedang menyediakan bilik Timo sekarang. Madison tak sabar nak jumpa kau. Dan peguam keluarga kami akan hubungi firmamu esok pagi. Chris adalah rahmat kita, kepaja lembut. Aku menamatkan panggilan dan menghubungi Isan semula. Pikiranku berputar menilai setiap kemungkinan. Seperti peguam yang telah aku latih untuk menjadi. Aku akan terima bantuan ayahmu. Kau tak kedengaran seperti baru menangis,
kata Isen perlahan. Aku memang tak menangis, jawabku. Sesuatu berubah bila aku dengar suara ayahmu, seperti azirnya nampak keseluruhan papan catur selepas sekian lama hanya memandang satu bidak. 2 jam kemudian, pemandu keluarga Caldwell membantu aku dengan satu-satunya beg pakaian yang aku bawa. Kami melalui pintu pagar besi tempat dan menyusuri jalan masuk berliku yang diapit oleh pokok owak tua. Di hadapan kami berdiri sebuah rumah agam gaya Georgia, 14 bilik tidur di sebalik tiang megah. Jendelanya memancarkan cahaya keemasan melawan langit senja. Di tangga depan yang luas, Charles Caldwell berdiri tegak, rambut peraknya berkilau. Dia sendiri membuka pintu kereta, tidak menunggu pemandu. Selamat datang ke rumah, sayang, katanya sambil membantu aku keluar, dengan kelembutan yang tak pernah aku rasakan daripada ayahku sendiri. Grace muncul di ambang pintu, wajahnya memancar keprihatinan yang tulus. Bilikmu sudah siap bila-bila kau mahu berehat. Tak perlu tergesa-gesa. Madison berlari melepasi ibunya dan memelukku erat. Aku akan jadi mak saudara. Ini berita paling hebat. Sambutan mereka datang dalam gelombang, setiap kata lembut, setiap sentuhan di lenganku, semuanya berbahas sekali dengan penolakan dingin beberapa jam lalu. Namun di sebalik rasa terima kasih itu, kekosongan mula mengembang. Orang-orang ini, hampir asing meskipun aku telah bersama Isen selama 5 tahun, menawarkan sesuatu yang darah dagingku sendiri tidak pernah berikan. Penerimaan tanpa syarat. Di ruang masuk yang luas, Isen menunggu dengan tangan di belakang. Dia berlutut apabila aku menghampiri, menampilkan sebentuk cincin zamrud berkilau dalam tatahan emas antik. Cincin menenekku, jelasnya. Ayah sudah ubah saiznya bulan lepas, masa aku beritahu rancangan kita. Cincin itu meluncur sempurna ke jariku, bukti bahawa keluarga Caldwell telah bersedia menyambutku, sementara keluargaku sendiri bersiap menyingkirkanku. Kemudian, di bilik tetamu yang lebih besar daripada bilik masa kecilku, aku berdiri di tepi jendela menghadap taman yang teratur rapi, diselimuti cahaya bulan. Kemenangan ini terasa kosong dan pahit, menemukan rumah bersama orang asing, bukan dengan mereka yang membesarkanku. Teleponku berkepar lagi, satu lagi kiriman daripada ibu di media sosial. William dan saya berterima kasih atas sokongan semua dalam masa sukar ini. Keluarga adalah segalanya. Kami berdoa agar Amanda kembali kepada kami tidak lama lagi. Aku mematikan telefon, meletakkan satu tangan di perut dan satu lagi pada cincin zamrud itu. Kita ada keluarga, aku berbisik kepada anakku. Cuma bukan keluarga yang aku sangka. Aku terjaga dengan cahaya matahari menembusi rangse yang asing. Seketika aku keliru, sehinggalah tanganku menemui bunjolan kecil di perutku. Sudah 3 hari aku di rumah keluarga Caldwell, namun aku masih mengharap untuk membuka mata dan melihat bilik lamaku di rumah lama. Sebaliknya, aku dikelilingi tona biru lembut dan krem, hasil sentuhan halus Grace. Teleponku bergepar di atas meja sisi katil. Satu lagi mesej daripada ibu. Kami berdoa agar kau kembali kepada kewarasan. Pastor semalam menyebut tentang anak-anak yang tersesat. Semua orang risau tentangmu. Aku letakkan telefon tanpa membalas. Di bawah, aroma kopi dan kayu manis menarikku keluar dari katil. Di dapur, Chris Caldwell berdiri di pura dapur besar. Rambut peraknya disinari cahaya pagi. Nah, dia pun dah bangun, kata Grace sambil menolak pinggan roti bakar kayu manis ke hadapanku. Tidur Lena, sayang. Belum sempat aku menjawab. Teleponnya berdering, panggilan daripada ayah, yang keempat pagi itu. Aku membisukannya, tapi Grace sempat perasan. Mereka dah tahu di mana aku berada, aku jelaskan. Roti terasa kering di tekadku. Grace menutup tanganku dengan tangannya sendiri. Biar mereka tahu. Ini bukan rahasia yang perlu dimalukan, katanya lembut. Matanya begitu mirip dengan mata Isen berkerut di hujung. Penuh kasih. Kau juga sedang mengandungkan cucu kami. Kata-kata penerimaannya yang tenang itu menembusi dinding yang telah lama aku bina di sekeliling hatiku. Mereka beritahu semua orang yang aku mengalami gangguan mental. Aku mengaku. Ibu telefon kelab taman semalam. Dia buat drama besar kononnya kehilangan anak perempuan. Aku berkata perlahan. Dan seseorang telah menghubungi firma tempat aku bekerja. Katanya ada panggilan tanpa nama yang menyuarakan kebimbangan tentang masalah peribadiku. Raut wajah Grace mengeras.
William memang selalu lebih suka manipulasi daripada perbualan jujur. Macam mana Grace kenal ayah saya? Charlie dan William sudah lama saling mengenali, jawab tenang. Syarikat kami kadang-kadang bekerjasama dalam beberapa urusan. Dia menuangkan semula teh ke dalam cawanku. Semalam ayahmu ugut salah seorang pengurus projek kami. Katanya, pekerjaan lelaki itu akan terancam kalau dia tak beritahu alamat barumu. Simpulan lama mula terasa di perutku, campuran antara cemas dan muak, tapi kali ini, ada sesuatu lain yang datang bersamanya. Marah, tajam, jelas, dan menyedarkan. Aku perlu rekodkan semuanya, kataku. Naduri peguam mula mengambil alih walaupun jiwaku masih bergelora. Setiap panggilan, mesej, setiap cubaan mengganggu kerjaku. Sejuman kecil muncul di wajah Grace. Bijak, sayang. Rindungi diri dahulu. Kemudian pada pagi yang sama, aku duduk bersila di bangku tepi jendela, menyiapkan garis masa terperinci di komputer ribaku. Setiap mesej manipulatif, setiap panggilan tidak dijawab, setiap laporan daripada Charlie tentang campur tangan ayah. Semuanya direkodkan dengan tarikh, masa, dan saksi berpotensi. 5 tahun pengajian undang-undang akhirnya terasa punya tujuan sebenar. Bukan lagi untuk membanggakan William Ellis, tapi untuk melindungi diriku sendiri. Charlie menemui aku di situ apabila dia pulang lebih awal dari pejabat. Amanda, katanya, sambil mengetuk perlahan bingkai pintu. Kita ada tetamu. Rasa kosong di perutku memberitahu siapa mereka sebelum dia sempat menyebutnya. Di ruang masuk besar, ibu bapakku berdiri seperti diplomat asing di tanah musuh. Sut krem ibu langsung tak berkedut. Postur ayah tegak seperti biasa, tanda kebosanan yang dibuat-buat. Mata mereka menyapu siring tinggi, tangga berukit tangan, dan deretan potret keluarga Caldwell, dengan pandangan menilai yang tak bersembunyi. Amanda, ibu melangkah ke depan, tangan terbuka seolah-olah mahu memelukku, pelukan yang dia tahu aku takkan sambut. Kami sangat risaukanmu. Ayah pula tidak berpura-pura. Apa sebenarnya yang kau fikir kau lakukan di sini? Suaranya masih membawa nada autoritatif yang dulu membuat aku tergesa-gesa untuk mencari restunya. Oiziam. Nada suara Charles Caldwell tidak setajam ayahku, tetapi mengandungi kuasa tenang yang membuat semua orang berpaling. Elizabeth, saya tak tahu pula kita ada mesyuarat hari ini. Rahang ayah mengetat. Ini hal keluarga, Charles. Memang betul, balas Charles, merangkah ke sebelahku. Sebab skim kami turut terlibat. Grace muncul di sisi lainku, bahunya mencentuh bahuku. Kau telah memalingkan anak kami daripada kami, tuduh ibu. Suaranya disusun rapi untuk menunjukkan nada keibuan yang kononnya prihatin. Suaraku keluar dengan mantap dan jelas. Kalian yang menolak aku. Mereka yang menjambut aku. Mata ayah mengecil. Fasa memberontak ini sudah cukup lama. Kau akan pulang dengan kami supaya kita boleh bincang perkara ini secara tertutup. Tak ada apa yang perlu dibincangkan, kataku. Kalian sudah jatakan pendirian waktu halau aku keluar. Kami terkejut, balas ibu. Suaranya bergepar seolah-olah dia mangsa keadaan. Ibu membalas, matanya melirik ke arah Charlie dan Grace seolah-olah merekalah penonton sebenar. Kau tak boleh harap ibu bapa serak berita sebegini tanpa reaksi. Grace, kau langsung tak tanya siapa bapa bayi itu, aku tunjukkan. Mengandungkan 5 bulan. Dan kau tak sekalipun bertanya tentang bapa bayi itu. Sedikit kekeliruan melintas di wajah ibu. Namun ayah terus menyerang. Dan sekarang kami dapati kau terikat dengan keluarga Caldwell. Betapa sesuai sekali. Jadi melangkah ke hadapan. Amanda kini di bawah perlindungan kami, William. Sebagai bakal menantu kami dan ibu kepada cucu kami, dia mendapat sokongan penuh daripada kami. Keyakinan ayah Joya buat kali pertama. Bakal menantu. Ya, Isen muncul di ambang pintu. Dia merangkah ke arahku, tangan mencari genggamanku. Kami akan berkahwin, sesuatu yang aku pasti akan beritahu. Sekiranya kalian bagi peluang kepada Amanda untuk menjelaskan. Topeng sempurna ibu retak sedikit. Isen Caldwell? Kau tak pernah jatakannya. Adakah ia menukar apa-apa? Aku tanya. Kalau kau tahu bapa bayi itu adalah Caldwell, adakah reaksimu berbeda? Kesucian yang menjusur menjawab soalku dengan lebih nyata daripada kata-kata. Ayah cepat kule, menukar taktik. Caleng,
Kita perlu bincang secara rasional. Syarikat-syarikat kita ada kepentingan bersama yang mungkin terjejas oleh situasi ini. Sejuman Charlie tidak pernah sampai ke matanya. Hubungan pekerjaan Anda dengan Caldwell Energy tetap selamat, William. Campur tangan Anda dalam hal keluarga saya, bagaimanapun, tidak dialu-adukan. Aku lihat topeng yakin ayah semakin tergelincir, mendedahkan pengiraan di bawahnya. Untuk pertama kali, aku melihatnya dengan jelas bukan sebagai patriark tak tersalah yang selama ini aku kejar restunya selama 27 tahun. Tetapi sebagai lelaki yang kuasanya wujud hanya bila orang lain memberikannya. Ibu turut menyadari perubahan itu, matanya melirik antara Charlie dan ayah. Tiba-tiba ragu siapa lelaki yang punya kedudukan lebih kuat di bilik ini. Mungkin cara kita mendekati hal ini salah. Cadangnya, nada suaranya melembut. Kami cuma mahukan yang terbaik untuk Amanda. Tidak, aku berkata perlahan. Kalian mahukan yang terbaik untuk reputasi kalian. Aku meletakkan tangan pezindong di atas perutku. Saya sedang membina keluarga sebenar sekarang. Malam selepas mereka pergi, Madison mengatur sambutan pertunangan kecil di Taman Caldwell. Lampu-lampu perhiasan berkelip di dahan pokok owak tua. Udara musim panas berbau melati dan harapan. Hari pertama untuk baki hidupmu, bisik Madison sambil meluruskan mahkota bunga ringkas yang dia paksa aku pakai. Chris menyerahkan set pakaian mengandung yang kami beli pagi itu, penerimaan nyata pertama terhadap kehidupan baru yang membesar dalam diriku. Charlie meyakinkan aku bahawa kedudukanku di firma terjamin. Rakan-rakan sekerja undang-undang tidak terpengaruh oleh bisikan tanpa nama. Kemudian, aku menambah pertembungan hari ini ke dalam fail dokumentasi. Setiap mesej, setiap ugutan, setiap manipulasi, semuanya disimpan di awan di mana ia tidak boleh dipadam. Isen memerhati dari ambang pintu. Perancang majlis perkahwinan sudah hubungi majlis kecil. Sebagaimana kau mahu, katanya. Aku mengangguk, menyimpan hal itu. Lebih cepat lagi lebih baik. 3 hari kemudian, ketukan lembut di pintu memecah kami. Charlie muncul, raut wajahnya serius. Pastor Thompson sedang di ruang tamu, katanya. Datang bersama ibu bapa kamu. Perutku mengecut. Sisi campur tangan. Charlie mengangguk. Mereka minta kau ikut bersama mereka. Chris muncul di belakangnya, jarinya terapung di dekat butang keselamatan di sebelah pintu. Kecakap sahaja, dan aku akan keluarkan mereka. Namun sesuatu telah berubah dalam diriku. Segala dokumentasi, sokongan teguh keluarga Caldwell, dan kejelasan yang datang daripada melihat manipulasi ibu bapaku terserlah, semuanya mengeras menjadi satu kekuatan baru. Tidak, kataku sambil bangun. Saya akan bercakap dengan mereka. Ketika kami menuruni tangga, aku rasakan kehadiran Isen di belakang, tenang, meyakinkan. Beberapa minggu lalu, aku pasti sudah rebah di bawah beban ketidaksenangan ibu bapaku. Kini, setiap langkah terasa seperti merampas semula tanah yang dulu mereka kuasai. Pastor Thompson bangun ketika aku masuk, wajahnya tampak tidak selesa. Ibu bapaku mengapitnya seperti hiasan buku di rak. Mata ibu merah di sekelilingnya, satu lakonan yang kini aku kenali. Ayah pula tidak memandang aku, sebaliknya menatap Charlie, masih mencari kelebihan untuk dimanipulasi. Aku menarik nafas dalam, menggenggam tangan Isen. Sudah tiba masanya mereka dengar kebenaran aku, bisikku, melangkah ke hadapan untuk berdepan masa lalu supaya aku dapat menuntut masa depan. Aku bangun dari sofa antik di ruang tamu rumah Caldwell, di mana Pastor Thompson duduk canggung di antara ibu bapaku. Tanganku tidak lagi menggigil. 5 hari di rumah keluarga Caldwell telah menggantikan keraguanku dengan kejelasan setajam pisau bedah. Pastor Thompson, aku bersuara, menunjukkan kata terus kepadanya, bukan kepada ibu bapaku. Saya menghargai keprihatinan Anda, tetapi saya perlu betulkan beberapa salah tafsir. Nada suaraku membawa ketepatan yang sudah lama terlatih di bilik mahkamah. Ibu bapa saya menolak saya tanpa pun mengetahui bahawa saya sudah bertunang dengan Isen Caldwell. Matanya terbeliak, berpindah antara wajahku dan wajah ayah yang kini memerah. Kejutan di wajahnya benar-benar tulen, reaksi jujur pertama sejak mereka datang. Selain itu, aku meneruskan. Saya mengandung hasil hubungan yang kukuh selama 5 tahun. Bukan daripada perbuatan cuai seperti yang telah digambarkan. Di belakangku,
Grace dan Charlie berdiri dalam diam, menjadi perisai yang tidak kelihatan. Aku dapat merasakan kekuatan mereka menyokongku. Apa yang ibu bapa saya lakukan ini, kataku sambil membuka buku nota di tanganku, adalah contoh klasik manipulasi emosi. Aku menunjukkan setiap catatan, panggilan, mesej, hantaran media sosial. Mereka telah menghubungi firma guaman saya untuk mempertikaikan integriti saya. Mereka memberitahu ahli keluarga jago bahwa saya mengalami gangguan emosi. Dan apa yang Anda percaya sebagai campur tangan penuh kasih ini, sebenarnya hanyalah usaha menyelamatkan reputasi mereka atas kerugian saya. Ayah mencondongkan badan ke hadapan. Kami hanya mahu yang terbaik untukmu, Amanda. Tidakkah kau nampak itu? Ibu mencapai lengan pastor. Air mata muncul tepat pada masanya. Kami perlukan masa untuk hadam semuanya. Kau terlalu mengejutkan kami. Aku perhatikan wajah Pastor Thompson ketika dia menilai dua kisah yang bercanggah. Pandangannya berhenti pada tangan ibu yang mencengkam lengannya, kemudian beralih ke postur tegang ayah. Kalau benar kalian mahukan yang terbaik, aku menjawab dengan tenang. Kalian tidak akan menghalau saya tanpa bertanya satu pun soalan tentang bapa kepada anak saya atau tentang rancangan hidup saya. Rahang ayah mengetat. Ini bukan tempatnya untuk membuka hal keluarga. Saya akan hubungi Daniel Hargrove di firma kamu Isnin ini. Kita lihat sejauh mana mereka teruja menerima peguam muda dengan komplikasi sepertimu. Senyuman kecil terbit di bibir Charlie ketika dia melangkah ke hadapan. Sebenarnya, William, saya baru makan tengah hari dengan Daniel semalam. Dia amat gembira mendengar tentang pertunangan Amanda dan Ethan. Firma itu sepenuhnya menyokong rancangan keluarga mereka. Wajah ayah kehilangan warna. Air mata ibu tiba-tiba hilang, kemudian muncul semula dengan semangat baru apabila dia menyadari Pastor Thompson sedang memerhatikannya. Lakonannya kini tampak terlalu jelas. Pastor Thompson berdeham. Puan Iris. Tuan Iris. Kalian tidak beritahu saya bahwa anak perempuan kalian sudah bertunang. Suaranya syarat dengan rasa tidak senang. Atau bahwa bapa kepada anaknya ialah Ethan Caldwell. Itu pentingkah? Bentak ayah. Situasi cetetak tidak wajar. Pastor itu menegakkan duduknya. Sebenarnya, ia sangat penting. Kamu menggambarkan perkara ini seolah-olah seorang gadis muda membuat pilihan yang cuai dan perlu dibimbing semula oleh gereja ke jalan yang benar. Katanya perlahan sambil berpaling kepadaku. Cit Ellis, Amanda, saya benar-benar minta maaf. Gereja sepatutnya menjadi tempat memberi sokongan semasa peralihan besar dalam hidup, bukan tempat menghukum. Jari ibu berpusing-pusing gerisah di pangkuannya. Pastor, tentu kamu faham kedudukan kami sebagai tonggak masyarakat. Katanya, suaranya hampir berbisik. Apa yang saya faham, jawab Pastor Thompson dengan lembut, ialah saya telah diminta menyertai sesuatu yang ternyata sangat berbahaya daripada apa yang diberitahu kepada saya. Charlie merangkah ke hadapan, tenang dan sopan walaupun suasana tegang. Pastor Thompson, boleh saya tawarkan secawan kopi? Pasti penat memandu dari bandar. Itu sangat baik. Terima kasih, balas Pastor. Jelas lega dengan layanan yang membawa sedikit normaliti ke dalam bilik itu. Chris mengambil satu sampul kecil dari meja sisi. Selagi Charlie menyediakan kopi, mungkin Pastor ingin melihat cucu kami. Dia menyerahkan gambar imbasan ultrasound. Bayi itu kelihatan sihat dan sempurna dalam setiap cara. Wajah tua Pastor Thompson merunak ketika menatap gambar itu. Indah, sungguh satu anugerah, katanya perlahan. Ethan melangkah ke sisiku. Tangannya melingkari pinggangku secara semula jadi. Saya dan Amanda telah bersama selama 5 tahun, Pastor. Kami bertemu pada minggu pertama di Harder dan tidak pernah berpisah sejak itu. Kehamilan ini memang tidak dijangka, tapi rancangan kami untuk membina kehidupan bersama sudah lama bermula. Madison, adik perempuan Ethan, datang membawa sebuah folder kecil. Kami baru siap pengumuman pertunangan untuk akta tempatan. Mungkin Pastor ingin melihatnya. Sepanjang tindak balas yang tersusun ini, aku tetap tenang. Bukan dengan kekakuan yang kupelajari di rumah ibu bapaku, tetapi dengan maruah lembut yang datang daripada sokongan tulen di sekelilingku. Mata ibu terpaku pada foto ultrasound yang masih berada di tangan Pastor Thompson. Ada sesuatu bergetar di wajahnya, bukan emosi palsu yang dilakonkannya sejak tiba, tetapi sesuatu yang mentah dan tulus. Untuk seketika,
Aku melihat bayangan nenek yang mungkin dia boleh jadi, jika penampilan tidak lebih penting daripada kasih sayang. Ayah tidak menyedari apa-apa. Fokusnya masih kepada Charlie, mengira semula kuasa dan menyedari dirinya kini kalah. Wizian, bisit ibu sambil mencentuh lengannya. Mungkin kita patut dengar dulu. Kepala ayah berpaling pantas kepadanya. Kiratan marah dan pengkhianatan dalam matanya. Tak ada apa yang perlu didengar. Kita pergi sekarang. Namun ibu tidak berganjak. Pandangannya kembali kepada foto ultrasound itu. Anak lelaki atau perempuan? Soalnya perlahan. Ayah bangun dengan kasar. Erijabera. Dia tersentak sedikit, tapi tetap duduk. Hanya sekejap, Wiziam. Ini kali pertama aku melihatnya membantah ayah, walaupun dengan nada lembut. Retakan pertama dalam barisan bersatu mereka. Ayah memandang ke arahnya dengan renungan dingin yang penuh ketidakpercayaan. Kemudian berpaling dan berjalan keluar sendirian. Pintu hadapan tertutup dengan bunyi klik yang tegas. Ibu duduk kaku, terperangkap antara suami yang selama ini diikutinya dan cucu yang jelas ingin dikenalinya. Pastor Thompson menyerahkan semula foto ultrasound kepada Grace dengan anggukan penuh hormat. Mungkin, kepada lembut, ini masa untuk membina jambatan, bukan tembok. Aku memerhati wajah ibu ketika dia sedar bahawa naratif yang mereka bina bersama ayah telah runtuh. Versi mereka tentang kisah ini tidak lagi mengawal keadaan. Masyarakat yang begitu mereka mahu kagumi kini akan mengetahui kebenaran bukan melalui tuduhan marah, tetapi melalui pengumuman pertunangan yang tenang dan maruah yang ditunjukkan keluarga Caldwell dalam menghadapi kekacauan ini. Bayi perempuan, kataku. Suara tidak lembut, tidak juga keras, hanya kenyataan yang boleh diterima atau ditolak olehnya. Ibu mendongak, keraguan menggantikan ketenangan terancang yang biasa menghias wajahnya. Buat pertama kali dalam hidupku, aku melihatnya tanpa tahu apa langkah seterusnya dan buat pertama kali juga, itu bukan masalah aku untuk diselesaikan. Aku menatap surat rasmi di tanganku, kepala surat firma Guaman William Ellis tercetak jelas di bahagian atas. Permintaan untuk pertemuan keluarga sebelum perkahwinanku membuat perutku mengeras. 5 minggu lalu, aku berdiri di ruang makan mereka ketika mereka mengusirku. Kini mereka mahu merundingkan syarat. Peguam ayahmu telefon lagi, kata Charles Caldwell dari seberang meja mahoganinya. Suaranya tenang, tetapi matanya tajam meneliti wajahku. Mereka mengugut untuk memfailkan saman hak Datuk Nenek. Aku menelusuri kepala surat itu dengan hujung jari. Ibu asyik menelepon semua saudara mara. Semalam Makcik Martha hubungi aku dalam tangisan, merayu supaya aku berdamai dengan mereka sebelum bayi lahir. Dan sekarang separuh keluarga menghantar mesej padamu, tambah isen dari sisi tingkap. Cahaya matahari memanturkan kemarahan di matanya. Semuanya membawa mesej yang sama. Grace masuk membawa dulang teh, meletakkannya di atas meja dengan tenang. Kehadirannya menenangkan, berbahas sekali daripada lakonan keibuan Elizabeth yang penuh kepura-puraan. Mereka minta mediasi, kata Charlie, bibirnya mengetat di sekeliling perkataan itu. Sebelum perkahwinan, aku mengambil cawan yang dihulur Grace, menghirup aroma kamomil yang menenangkan. 2 hari lagi sebelum aku menikahi isen di taman keluarga Caldwell. 2 hari lagi sebelum aku secara rasmi menyertai keluarga yang memilihku sedangkan keluargaku sendiri menolakku. Mereka sudah terdesak, kata Grace perlahan, tangannya hangat di bahuku. Mereka hilang kawalan ke atas cerita ini sejak Pastor Thompson melihat siapa mereka sebenarnya. Aku teringat ancaman dalam surat itu, niat untuk membantah majlis perkahwinan. Tuduhan samar bahawa keluarga Caldwell telah merampas aku daripada keluarga sebenar. Peguam William juga menghubungi rakan sekerjaku yang baru, memberi bayangan bahawa aku tidak stabil secara emosi sepanjang kehamilan ini. Bahagian kecil dalam diriku berbisik bahawa berdamai mungkin lebih mudah. Demi bayi, demi ketenangan. Hantu diri lamaku masih mendambakan kelulusan mereka. Namun ketika aku memandang sekeliling, keteguhan perlindungan Charlie, kehangatan tanpa syarat Grace, dan sokongan tidak berberah bahagi isen, kejelasan menyapu diriku seperti ombak yang jernih. Had sempadan bukan hukuman, kataku perlahan, meletakkan cawan ke bawah. Ia perlindungan. Begitu, Charlie mengangguk, secuman kecil terlukis di bibirnya. Bagaimana kalau kita jemput mereka ke sini? Dengan syarat kita, cadangja.
Makan malam, tambah keras. Kita jadi tuan rumah. Kelebihan berada di pihak kita. Aku menekakkan tubuh. Otakku amanku sudah mula merangka strategi. Aku akan sediakan kenyataan yang mereka tak boleh sangkal. Fakta, bukan emosi. Dan kita tetap akan adakan majlis perkahwinan 2 hari lagi, kata Ethan sambil berdiri di belakangku. Tak kira apa yang berlaku. Tanganku mencari tangannya, kekuatan mengalir daripada sentuhan itu. Baiklah, kita lakukan. Malam itu, Grace menghantar jemputan rasmi makan malam kepada ibu bapaku. Jawapan tiba dalam masa sejam mereka akan datang. Kereraan pantas mereka hanya mengesahkan keputusasaan yang sedang menggigit. Keesokan malamnya, aku memerhati dari tingkap perpustakaan ketika Charlie menyambut mereka di pintu. Bentley ayah kelihatan kecil di laluan bulat hadapan rumah besar Caldwell. Ibu memakai pakaian sutera krem dengan butang mutiara, pakaian rasmi untuk majlis gereja. Pakaian ayah disetrika dengan ketepatan tentera. Mereka kelihatan berkuasa sehinggalah mereka merangkah masuk. Siring setinggi 14 kaki dan keanggunan klasik rumah keluarga Caldwell menjadikan simbol status ibu bapaku kelihatan kecil dan tidak bermakna. Wajah mereka mempamerkan ketidakselesaan yang mereka cuba sembunyikan dengan senyuman kaku. Charlie memimpin mereka ke ruang makan dengan profesionalisme yang sempurna. Berbual ringan tentang cuaca panas yang luar biasa. Grace menyambut mereka dengan kehangatan yang hampir mustahil untuk tidak melembutkan suasana. Walaupun aku sempat menangkap pandangan penuh kiraan di sebalik senyuman ibu. Aku masuk teraze, Ethan di sisiku. Perutku kini semakin jelas menonjol di balik gan biru gelap yang kupakai sukar lagi untuk diabaikan. Mata ayah melarikan diri daripadanya, sementara pandangan ibu terhenti sedikit terlalu lama. Oi diam, Elizabeth. Aku menyapa dengan nada berhati-hati. Terima kasih kerana datang. Kami duduk. Pinggan porselin terbaik Grace berkilau di bawah cahaya chandelier. Hidangan pertama dihidangkan oleh staf lama keluarga Caldwell, kontras yang ketara dengan makan malam keluarga kami dahulu, di mana ibu berkeras untuk menghidang sendiri demi menunjukkan kemahiran domestiknya. Sebaik sahaja mangkok sup diangkat. Aku meletakkan napkin di tepi pinggan dan menatap tepat ke arah ayah. Aku telah menyiapkan satu kenyataan tentang nilai keluarga kita. Aku memulakan dengan suara tenang. Tapi sebelum itu, aku ada satu soalan. Ayah bergeser di kerusi. Tidak selesa dengan kendaliku terhadap perbualan. Bila tepatnya kamu membuat keputusan untuk menghalau aku keluar? Tanyaku. Sebelum atau selepas kamu tahu siapa ayah kepada anak ini? Warna di wajah ayah pudar serta-merta. Keheningannya menjawab lebih jelas daripada kata-kata. Aku tak tahu apa maksudmu, gagap ibu. Tapi alasan itu tidak meyakinkan sesiapa. Ketika Amanda memberitahu yang dia bertunang dengan Ethan Caldwell, Charlie berkata dengan tenang, kamu tak pernah ambil tahu. Kamu hanya nampak seorang anak perempuan mengandung di luar nikah. Ancaman kepada reputasi kamu di gereja. Bukan seorang wanita yang sedang membina kehidupan dengan lelaki daripada keluarga tertua di Virginia. Rahang ayah mengetat. Itu bukan. Skum yang berlaku, potong Grace. Suara lembut tetapi tegas. Kamu menolak anakmu dan cucuku tanpa tahu satu pun fakta, selain apa yang mungkin memalukan kamu di hadapan orang lain. Kami terkejut. Ibu coba lagi. Terkejut sehingga sempat menyebar cabar angin tentang kesihatan mentalku. Soalku. Terkejut sampai menelefon tempat kerjaku, atau mengatur intervensi bersama Pastor Thompson. Jari ayah menekan meja, nadanya beracun. Perkara ini belum selesai. Kami ada hak kami. Pekerjaanmu di Caldwell Energy kekal selamat, balas jaring dengan tenang. Asalkan kamu menjauh daripada Amanda. Mata ibu berkaca, air mata yang telah kupelajari untuk tidak percaya. Kami ada hak sebagai datuk dan nenek, bisiknya. Mahkamah. Mahkamah, potongku. Kini nadaku seorang peguam. Memerlukan hubungan yang telah terbukti untuk memberikan hak lawatan. Penolakan kamu dan tindakan selepasnya semua telah direkodkan. Setiap panggilan. Setiap mesej. Setiap manipulasi. Aku mencondongkan badan ke hadapan. Aku mungkin anak kamu, tapi aku juga peguam lulusan Columbia. Jangan ugut aku dengan undang-undang yang kamu sendiri tak faham. Wajah mereka bukan menunjukkan penyesalan, tetapi kesedaran bahawa senjata mereka telah dilucutkan.
Makan malam ini tamat, kata Celia sambil berdiri. Biar saya iringi kamu keluar. Ketika Celia membawa mereka ke pintu, aku memerhati wajah pucat ayah dan bahunya yang kaku. Ibu sempat menulis sekali. Air mata mengalir di pipinya mungkin. Untuk pertama kali, benar-benar tulen. Aku tidak merasa sedih. Hanya luka bersih yang dinamakan penutup. Keluarga Caldwell mengelilingiku saat pintu ditutup. Lengan keris meringkari pinggangku. Tangan Ethan menggenggam tanganku erat. Keluarga yang aku pilih, dan yang memilih aku kembali. Mereka telah tunjukkan padaku jenis ibu bapa yang aku takkan pernah jadi. Aku berbisik. Tanganku mencentuh perut. Dalam 2 hari, aku akan menikahi Ethan di taman di belakang rumah ini. Dan dalam 4 bulan, kami akan menyambut anak perempuan kami ke dalam rumah yang dibina atas kasih sayang. Bukan kepura-puraan. Ada sempadan yang tak patut dilintasi. Ada pengaziran yang membuka ruang untuk permulaan yang lebih baik. 4 bulan kemudian, aku berdiri di ruang makan Caldwell. Cahaya matahari menembusi tingkap besar dari lantai ke siling. Ijazah undang-undang Columbia milikku kini tergantung di ruang kerja Celia, cadangannya sendiri, bukan permintaanku. Kan sutera yang sama yang kupakai pada malam aku diusir dahulu kini menampakkan lengkung kehamilanku yang berusia 7 bulan. Celia mengangkat gelas kristalnya. Gelembung cider apel berkilau di bawah cahaya petang. Untuk anak perempuan kita dan cucu kita, katanya, suaranya hangat dan mantap. Di sekeliling meja, wajah-wajah yang kini aku sayangi berseri-seri penuh kebanggaan. Chris menyeka matanya dengan sapu tangan linen. Tak pernah aku sangka akan begitu diberkati, bisiknya, menggenggam tanganku di atas meja mahogani yang berkilat. Teleponku bergepar di atas meja. Nombor ibu bapakku tertera di skrin. Panggilan ketiga minggu ini. Dengan satu sapuan, aku menolaknya. Tiada panik. Tiada rasa bersalah. Hanya ketenangan. Semua baik? Tanya Ethan. Tangannya mencentuh lembut belakangku. Sempurna, jawabku. Dan kali ini aku benar-benar maksudkannya. 4 minggu lalu, kami berkahwin di taman keluarga Caldwell. Tiada yang mewah, hanya mawar yang memanjat para putih. Kuartet tali memainkan lagu Bach. Dan 40 tetamu yang benar-benar meraihkan penyatuan kami. Kan gadingku menunjukkan perutku dengan bangga. Mata Ethan tidak pernah berpaling dariku sewaktu kami mengucapkan janji di bawah langit Virginia. Malam itu, aku menulis dalam jurnal. Cinta tidak perlu diperoleh. 4 perkataan yang mengambil masa 27 tahun untuk aku fahami. Kerjaya guamanku bermula dengan keyakinan yang mengejutkan. Tiada lagi bayang harapan ibu bapa yang menghantui setiap mesyuarat atau perbicaraan. Sebaliknya, aku membawa keyakinan yang lahir daripada membina keluarga berasaskan saling hormat, bukan kewajiban. Bilik bayi mula terbentuk di bawah bimbingan lembut Chris. Dinding kuning mentega yang menyambut cahaya pagi. Sebuah kerusi goyang di tepi tingkap. Dia tidak pernah mendesah, tidak pernah menganggap dirinya tahu lebih baik. Hanya memberi pandangan sebagai cadangan yang bebas aku terima atau tolak. Ibu aku akan ubah semua tanpa bertanya, kataku kepada Dr. Winters, terapisku minggu lalu. Sesi bulanan kami telah menjadi tempat perlindungan, di mana trauma keluarga perlahan-lahan berubah menjadi kefahaman. Dan bagaimana pendekatan Chris membuatmu rasa? Tanya beliau. Seperti aku penting, jawabku ringkas. Majlis baby shower membuatkan aku menitiskan air mata yang tidak dijangka melihat Madeline dari firma, rakan sekolahku Sarah, dan Madison, adik perempuan Ethan, semua berkumpul di sekelilingku. Keluarga yang aku pilih, menggantikan hubungan darah yang beracun. Semalam, seorang peguam muda menjenguk ke pejabatku. Jarinya bermain gelisah. Ayah saya mahu saya tukar ke undang-undang korporat, katanya perlahan. Katanya undang-undang keluarga tak cukup berprestij. Aku menunjuk ke kerusi di hadapan mejaku. Keluarga ialah mereka yang berdiri di sisi kamu ketika masa paling sukar. Kataku, berkongsi kisahku bukan sebagai mangsa, tetapi sebagai seseorang yang telah melalui dan sembuh. Matanya terbuka luas, seolah-olah memahami sesuatu yang baru. Kini, di beranda rumah keluarga Caldwell ketika matahari terbenam, aku memerhati Ethan mendukung bayi perempuan kami yang sedang tidur. Rahir 3 hari lalu, Liri Chris Caldwell datang ke dunia dengan tangisan yang kuat, dan 10 jari kecil yang serta-merta melilit hatiku.
Ada sepucuk surat, kata Isen perlahan, menoleh ke arah meja sisi. Tulisan tangan ibuku menghiasi sampul krem itu. Aku membukanya dengan hati-hati. Membaca permintaan Elizabeth untuk berdamai, untuk beruang bertemu cucunya. Jawabanku datang tanpa kemarahan atau kepahitan. Hanya kejelasan. Apabila ibu bersedia untuk bertemu cucu ibu sebagaimana adanya, bukan sebagai kesinambungan nama keluarga kita, bukan sebagai rahasia untuk disembunyikan, tetapi sebagai anugerah indah yang dia sebenarnya, kami akan berada di sini. Bentangan desa Virginia terbentang di hadapan kami, bukit bukau bergulung ke ufuk, diselimuti cahaya keemasan senja. Di sebalik tingkap di belakang kami, aku ternampak Celing dan Grace memerhati. Wajah mereka penuh kegembiraan yang tenang. Mereka tunjukkan kepadaku apa yang bukan keluarga, bisiku kepada Isen. Keluarga Caldwell tunjukkan kepadaku apa sepatutnya erti keluarga. Darah tidak mencipta keluarga, katanya sambil mencium dahiku. Cinta yang menjadikannya. Aku mengangguk. Akhirnya memahami sesuatu yang dulu aku coba capai, bahwa kasih sayang sejati tidak perlu diperoleh. Ia hanya perlu diterima.